Okey, dan ni kita start dengan bab 1, sejarah awal perakaunan. Okey, yang ni awak dah belajar masa semester 1 hari tu. Okey. Sejarah awal perakaunan ni dia hanya bercerita pasal prasyarat untuk catatan bergu. Catatan bergu semua kita tahulah. Dia ada 2 catatan iaitu debit dan juga debit. Yang lain-lain tahu cuba tengok. Okey, untuk taman purba pula, perakaunan ni kita tahu, semua kita tahu. Dia start dengan zaman awal pertanian di Mesopotamia. Masa tu dia kira hasil untuk pengiraan hasil bagi tanaman padi huma. Okey. Gila Mesopotamia ni 4,500 sehingga 500 sebelum Masihi. Bukan tarikh Masihi, sebelum Masihi. Lebih lama lagi, mungkin lebih lama lagi pada sejarah Mesir. Okey, kalau taman Babylon ni ialah 3,000 sebelum Masihi hingga 1800 Masihi ni, dia menggunakan tanah liat untuk merekod sebarang penerimaan dan pembayaran amount. Babylon ni dekat Iraq . Okey, yang lain-lainnya kita terus ke zaman kuno dan perkembangan. Okey. Untuk bab 1 ni tidak ada masalah untuk baca sendiri sebab dia melibatkan semua benda yang dah belajar. Okey, perkembangan simpan kira catatan buku ni bergu di start dengan bapa perakaunan Luca Pacioli. Okey, dia meruahkan sistem catatan buku dalam kelas dia. Itu masa dia mengajar di gereja. Okey. Sistem catatan buku ni semua orang tahu dia adalah berkaitan dengan 2 catatan, iaitu 1 debit dan juga 1 kredit. Okey, perakaunan dan juga kapitalisme. Okey. Kapitalisme ni semua orang tahulah. Dia satu sistem ekonomi yang dibuat oleh Adam di mana dia buat ni hanya fokus kepada mengumpul kekayaan individu tanpa gangguan kerajaan dan bermaslamatkan keuntungan. Fokus dia adalah keuntungan semata-mata. Daripada dulu sampailah sekarang. Cumanya dan ini disebabkan dia punya konsep kapitalisme ni lah menyebabkan kerajaan terpaksa buat CSR, Corporate Social Responsibility, di mana bantuan daripada swasta untuk membantu keperluan-keperluan awam. Contohnya pengangkutan awam, tempat tunggu bas, tong sampah dan sebagainya. Okey, kita masuk tengok pada bab 2, teori perakaunan. Okey, teori perakaunan ni definisi teori perakaunan ni, kalau perakaunan definisinya ialah mengenal pasti, merekod, mengelah, melangkah, melaku dan mentafsir. Itu perakaunan. Kalau teori perakaunan ni adalah dia lebih kepada kita nak buat satu bentuk standard ataupun piawai bagi kegunaan amalan perakaunan masa akan datang. Itu masuk teori perakaunan. Nanti awak akan belajar secara detail dalam bab 4 nanti. Okay. Peranan teori perakaunan kita ada banyak, cuma cikgu sediakan sini dalam 4 saja isi. Okey, apa maksud peranan? Peranan ni maksudnya perakaunan ni adalah sebagai kos sejarah. Perakaunan itu adalah sebagai kos sejarah. Kenapa? Maksudnya semua maklumat akaun ni adalah yang sebenar. Kos sejarah tu adalah kos berian, kos yang sebenar. So, maksudnya akaun ni buat ni adalah benda yang betul. Perakaunan juga dianggap sebagai bahasa. Apa dianggap sebagai bahasa? Sebab dia antara kalau baca orang English mari ke Malaysia, dia nak tengok akaun ke sebuah syarikat, walaupun dia tak tahu dalam bahasa Melayu, dia akan minta tasik yang bahasa Inggeris punya. Dia tengok, dia faham, dia boleh cari di manakah keuntungan. Sebabnya format yang sama. Dia dah faham bahawa akaun tu macam mana. Akaun dekat England dengan akaun dekat Malaysia sama. Sebab tu perakaunan sebagai bahasa.
Seterusnya, perekonomian juga sebagai komunikasi. Kenapa dia anggap sebagai komunikasi? Disebabkan perekonomian ni dia menggunakan platform untuk pelabur tengok. Kalau ada untung, maksudnya dia boleh melabur dengan banyak. Okey, seterusnya perekonomian adalah sebagai barang ekonomi. Apa maksud barang ekonomi? Maksudnya benda itu adalah berguna. Orang akan berebut untuk bayar walaupun dia hanyalah sekeping kertas saja. Sebab dengan sekeping kertas tu, ramai manusia boleh menggunakan dia untuk orang panggil nego, cari buat pinjaman, apa lagi. Dia boleh guna untuk bayar cukai dan sebagainya. Okey, andaian asas dan konsep. Andaian asas dan konsep ni maksudnya dia adalah lebih kurang konsep dan prinsip perekonomian yang ada 12 perkara, tapi andaian dan konsep ni dia berbeza sedikit. Ada yang sama, ada yang tidak. Jadi aku kena tengok baik-baik. Dalam andaian ni, andaian dan konsep yang pertama adalah entiti berasingan, masih lagi sama dengan konsep kita yang lama. Usaha-usaha masih lagi sama. Okey, affluent neither. Affluent ni benda baru. Tapi awak dah belajar. Apa maksud affluent? Asas affluent. Asas affluent ni maksudnya dia merekod semua berkaitan dengan liability yang tertangguh. Contohnya belanja tak-affluent. Okey, pemandangan sama. Katakanlah masih lagi sama dengan 12 perkara. Utility sama. Kumpulan maskapai sama. Tempoh perekonomian pun sama. Terus jalan lagi lah. Catatan buku adalah benda baru di dalam konsep. Sebab itu untuk belajar ni, benda ni dah belajar. Cuma tidak ada di dalam fisik 12 perkara. Catatan buku yang berkaitan dengan debit. Debit. Itu andaian. Lepas tu prinsip perekonomian. Tadi andaian. Ni prinsip perekonomian. Okay, untuk prinsip perekonomian ni saya tak boleh cerita lah. Sebab orang yang tahu 12 perkara tu, dia nak ulang balik 12 perkara tu. Ya Allah. Okey, bab 3. Bab 3 ni Cik Din tak buat nota. Macam Cik Din tadi, Cik Din tak buat nota. Sebabnya ni saya biasa cari. Sebab benda ni dah tahu. Dah belajar, dah tahu. So, kena cari sendiri lah. Apa maksud definisi dan peranan perekonomian. Peranan perekonomian ni Cik Din dah beritahu dalam bab 2 ni. Ulang balik nota. Badan-badan kuasa perekonomian contohnya MIA. Awak nak carilah. Malaysian Institute Accountant. FRI, Badan Perabot Kewangan, MASBI, Lembaga Perabot Malaysia, Bank Negara, and Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security ni kita cerita sikit ialah untuk yang berkaitan dengan pelaburan. Siapa-siapa nak buat pelaburan, dia akan melalui Suruhanjaya Security untuk kelulusan. Dia mohon dengan bursa saham, tetapi bursa saham akan melalui Suruhanjaya Security untuk dapat kelulusan sebelum kebaran pelaburan saham dibuat. Okey, bab conceptual framework. Kerangka kerja perekonomian. Yang ni payah sikit untuk pernah belajar. Kerangka kerja perekonomian ni dibuat ataupun di-start dengan MASBI, Malaysian Accounting Standard Board. Badan ni lah yang membuat kerangka kerja perekonomian di Malaysia. Apa tugas dia? Dia kena kaji berdasarkan amalan-amalan yang dibuat oleh accountant di Malaysia. Lepas dia kaji, barulah dia wujudkan amalan-amalan yang standardized, yang sama bagi setiap accountant. Semua orang mesti guna amalan yang sama. Apa maksud amalan? Maksudnya macam contoh kira untung. Kenapa jualan di atas, lepas tu tolak ke dividend. Lepas tu kita tolak, kita boleh hukum kasar. Lepas tu kita campur dengan dalam hasil. Lepas tu kita tolak belanja. Kenapa format dia macam tu? Itulah dipanggil amalan. Amalan itu berdasarkan siapa? MASBI. MASBI dapat daripada mana? MASBI dapat daripada orang yang sedang bekerja. Dia buat kajian. Dia buat
perekonomian news yang dikeluarkan pada tahun 2009 ni, dia cerita banyak lah, kena tahu sikit pasal ni. Okay, proses pembentukan piawai ni banyak. Nak buat piawai akaun ni memang agak susah lah, bukan senang. Terus buat tu bukan kata boleh siap terus lah. So kita mesti melibatkan banyak pihak. Bila melibatkan banyak pihak ni, salah-salahnya adalah accountant lah. Accountant yang sedang bekerja dan juga memahami konsep perakaunan. Objektif dia adalah memastikan semua pihak ni menerima piawai tu. Kalau buat saja tak seikut, dia masalah juga. Okey, yang lain-lain tu bila tengok dia punya proses-proses di negara-negara maju, reason for a conceptual framework. Why we need a conceptual framework? Conceptual framework ni memang kita perlu sebab tanpa conceptual framework tak jadilah standardized piawai kita. Piawai kita ni kita nak guna biarlah berkekalan dan semua orang faham walaupun berbeza dari segi bahasa. The main reason kenapa kita buat conceptual framework, mula sekalinya kita nak setting accounting standard supaya sama dengan satu dunia, satu Malaysia menggunakan account yang sama, bentuk format yang sama. Itu maksudnya framework menggunakan format yang sama. Dan benda tu mestilah repeat supaya dapatlah accounting standard yang sama. Sejarah dia dah ada, baca ya. Sejarah dia. Ini komponen. Why is the framework necessary? Kenapa kita menggunakan standard? Framework ni akan menjadikan kita konsisten dan berguna dalam standard dia. Maksudnya apa yang kita buat tu adalah betul dan sahih. Without anisbaran standard, kita akan menyebabkan punya masalah kita tu tak dapat diselesaikan. Okay, komponen dalam pelaporan kewangan. Okay, komponen dalam pelaporan kewangan ni dia hanya ada aset, liability, equity, hasil dan belanja. Ini awak dah belajar lah. Cuma ni kita belajar dari segi teori, bukan dari segi kefahaman teori. Okay, aset. Aset ni kalau ikutkan standard yang disebut standard ni standard dia ni. SAC Part Perenggan 14 menyatakan aset ni ada 3 ciri. Satunya manfaat ekonomi, dikawal oleh entiti dan transaksi yang lepas. 3 ciri tu wajib ada. Apa maksud manfaat ekonomi? Aset tu kalau obligator dia berguna untuk syarikat sebagai pengangkutan kenderaan khas untuk syarikat. Dikawal oleh entiti syarikat yang kawal. Dan daripada transaksi yang lepas, maksudnya wujudnya transaksi itu berlakunya urus niaga beli jasa tersebut. Itu maksudnya aset yang sebetul. Cuma yang di dalam buku yang saya baca dan kaji, ada satu pendapat yang lain menyatakan pendapat biasalah bila dah kita belajar tinggi ni, dia ada khilaf ataupun pendapat daripada orang yang berbeza. So, dia kata sini, pandangan aset dan liability menganggap aset satu sumber ekonomi. Mesti aset bukan satu sumber, tapi dia mestilah sempurna dari segi penentuan pendapatan. Dan kedudukannya bagi untuk kita buat modal yang dilakukan. Okey, seterusnya boleh baca tu penerangan dia. Cuma dia nak ceritanya ada satu lagi pendapat. Okey, kita accept 3 sahaja jawapan. Tapi ada satu pendapat daripada pakar akaun mengatakan satu lagi unsur mesti dimasukkan di dalam teori aset. Selain daripada manfaat ekonomi dikawal oleh entiti, daripada keputusan yang lepas, dia ada poin yang keempat dipanggil exchangeability.
Masa exchange ability ni masuk okay. Dia punya masa exchangeability ni kita kena fikir tentang goodwill dia. Maksudnya aset ni mesti adalah satu nilai. Dia kena mesti ada satu nilai. Tanpa ada nilai tersebut, susahlah kita nak buat. Okay. Exchange ability ni maksudnya bila orang nak lupa, ada duit. Ada nilai. Wujudnya nilai supaya kita buat perlu usaha. Okay. Seterusnya liability. Liability akan bukan. Dulu awak belajar apa maksud liability. Sekarang nak belajar teori. Apa itu liability? Okay. Apa itu liability? Teori yang mengatakan wujudnya undang-undang perjanjian semasa yang memerlukan pembayaran masa hadapan. Hasil daripada perkara yang lepas ni adalah teori dia. Biasa ada definisi dengan teori. Teori ni adalah benda yang berkait dengan apa yang nak buat, apa yang asas kepada perkataan. So, teori liability mengatakan wujudnya undang-undang perjanjian semasa berkaitan hutang tu dan memerlukan pembayaran masa hadapan hutang tersebut. Hasil daripada perkataan yang lepas. Teori baca yang lain. Recognition criteria, macam mana kita nak tahu dia ada liability, bergantung kepada undang-undang. Determination of economic success design. Prinsip konservatisme digunakan. Kemampuan untuk mengukur nilai liability. Liability jangka panjang semua kita tahu dia kena bayar lebih daripada 1 tahun dan biasanya 20 bulan agak banyak lah. Mungkin ada buat pembayaran secara bulan. Okay, seterusnya berkaitan dengan equity modal. Berdasarkan teori menyatakan ukurannya adalah berdasarkan lebihan dalam aset yang berkait paut dengan gaji selepas menolak semua liability. Itu adalah teori mengatakan tentang equity. Kita boleh tengok dia punya seperti yang hutang apa semua tu. Bila disebut kita kata equity ni, ianya berkaitan dengan modal. Hasil dan belanja obligasi ya. Hasil akan diiktiraf bila? Hasil akan diiktiraf apabila ianya benar-benar berlaku. Belanja bila kita iktiraf. Kita akan iktiraf belanja hanya belanja pada tahun ini sahaja. Okay, tengok sifat-sifat belanja. Yang ni awak kena baca dan faham dalam final ni. Sifat belanja ada 3. Belanja, kerugian, unsur utama dalam perekonomian. Sifat belanja itu sendiri yang pertama, iaitu perkhidmatan atau usaha yang kita untuk memperoleh hasil. Kita tak rasa burn duit semata-mata untuk dapatkan hasil. Kerugian, pengeluaran nilai yang telah berlaku tanpa perolehan sebarang faedah, ini berlaku di bawah kawalan pemilik. Unsur utama dalam perekonomian, ini awak boleh baca. Okay. Aliran keluar ataupun habis bermaksud kos yang telah hangus. Belanja ni berpunca daripada kegiatan pengendali perniagaan bagi satu tempoh. Okay. Manakala pemadanan ni sama masuk dengan belanja. Belanja lah, pemadanan ni advance fee. Okay. Belanja mestilah direkod pada tahun semasa itu, maksudnya pemadanan. So, dia bagi 2 kategori. Kos yang dilibatkan dipermudahkan kerana aset merupakan potensi perkhidmatan kemanfaatan yang akan diperolehi. Setiap aset akan dihapuskan sebagai belanja untuk itulah bahagian aset yang lucu dalam proses menyediakan hasil sesebuah
tempoh. Okay, pemadanan ni dia iktilah sebagai asas akruan, menunjukkan belanja kita akru dan sebagainya. Sebab kita nak pastikan belanja tu hanya direkod pada tahun ini saja. Jadi wujudlah belanja terakruan. Okay, prinsip asas pemadanan. Yang ni Pak Benafah. Prinsip asas pemadanan ni sebab dan akibat. Setiap benda apa yang kita guna untuk belanja tu mesti ada akibatnya. Contohnya gaji pekerja. Memanglah kita bayar gaji pekerja. Kenapa? Supaya membantu pendapatan perniagaan. Kita bayar dia tu untuk dia buat kerja, untuk boleh duit ke syarikat ambulan. Kita bayar gaji dia RM5,000. Dengan RM5,000 tadi, dia boleh bekerja dan dia boleh memberi pendapatan kepada syarikat mungkin lebih daripada RM5,000 lah. Mungkin RM100,000. Pemadanan juga ni akan memberi faedah kepada perniagaan di tempoh yang panjang. Contohnya susuk nilai. Dia buat pengagihan setiap tahun. Bila ada susuk nilai, kita tak syok, apa panggil, kita baru kita tahu kadar kita setiap tahun berkurang nilai. Itu kemudian dia. Pengiktirafan penuh ni maksudnya segala berkaitan dengan belanja faedah kita akan iktiraf tu sebagai belanja. Dan contoh perkenalan ni, perkenalan boleh memberi faedah kepada perniagaan untuk tempoh yang panjang walaupun kita bayar hari ni, tapi dia punya efek dia sampai 1 tahun. Kritikan terhadap pemadanan. Kenapa ada orang kritik pemadanan? Apa maksud pemadanan? Rekod belanja pada tahun semasa saja. Tapi ada orang yang kata salah buat kritikan. Dia kata kurangnya keperluan untuk bukti yang objektif. Dia kata tak perlu sepelik sangat. Benda ni perlu dinilaikan semula. Lepas tu dia kata masalah pengagihan. Dia kata waktu kita nak agih ke segmen-segmen lain dalam berkaitan dengan belanja tu, dia ada sedikit kesalahan. Apa kesalahannya? Dia kata ada data yang bertambah sendiri, tak bahagikan tepat. Data tu tidak kabur. Kata ada individu yang memang kadang-kadang tu salah buat pengilaan. Kan dia maksudnya dari belanja tadi ada belanja yang tidak tepat. Contohnya dia buat belanja produk. Dia pun kira-kira produk dia banyak. Dia nak kira berdasarkan apa yang berlaku. Dia beli gandum tu 100 kilo. Dia hanya baru guna dalam 3%. 3% tu tak pasti betul baru guna 3%. Itu maksud dia. Macam mana kita boleh kata istilah 3%? Kita goyaklah dibuat ada soalan. Dia kata adakah orang itu mampu membuat agihan itu dengan tepat? Itu adalah hujah dia lah. Hujah orang yang kata tak tepat. Macam mana kita pertahankan balik hujah tersebut? Pertahanannya ialah kena ada kajian yang tepat. Bukan kata mari buat pengiraan tadi. Dan sebagainya kritikan itu kita kena jawab. Dan lainnya aku kena tengok dekat tambahan atas. Jika soalan tanya perbezaan antara liability dan equity, boleh terangkan pada 3 isu. Hak untuk aset, perbezaan dari segi pengurusan, dan hak undi, jumlah hendak dibayar. Kalau hak tutup aset, orang yang berada di equity dia tutup aset. Orang yang jadi macam kita pinjam duit dengan Motikiah. Motikiah ni tak boleh minta dah aset kita oleh bankrupt. Tapi
Kalau equity, kalau equity ni kita pelabur, kita boleh minta balik aset kita yang ada. Perbezaan dari segi suara dan pengurusan atau hak undi. Kalau kita butang dengan seseorang, orang itu tak boleh mengundi dekat kita. Tapi kalau kita ada pelabur, kita boleh mengundi. Jumlah hendak dibayar. Yang ni memang kena ada penentuan lah. Tetapi equity ni dia tak ada tepat. Kalau hutang ni ada dah. Kalau hutang kita ada dalam 800 bulan, berarti boleh lah. Cuma equity ni dia tak tepat, dia kan ada dividen berapa yang dapat. Yang lain efek jenis insurans nak baca lagi. Ni jenis teori yang ada baca. Ni syair daripada Cik Bin, kita baca dan faham. Okey, bab ni perkawanan konvensional. Perkawanan konvensional ni maksudnya kos sejarah. Jadi menggunakan platform kos sejarah. Apa maksud kos sejarah? Dia merekod rekod asal. Dia tak mengubah rekod asal. Dia menggunakan keadaan kos sejarah. Dia rekod benda yang asal. Dia tak ubah daripada benda yang asal. Apa dia tak ubah? Sebab dia nak kejujuran. Empat perkara utama dalam konvensional ialah kejujuran, accuracy, accountability and accuracy. Lepas tu dia nak pastikan profit ni adalah istilah benda yang sudah berlaku. Lepas tu dia anggap penyataan sejarah ni adalah tepat sebab nilai yang sebenar. Alah aliran dia kata mengikut konsep yang ada dalam perkawanan itu panggil pemadanan. Adakah semua orang setuju? Setakat ni kita guna ya, sebab kita tak fikir itu ke salah. Tapi ada yang pertahankan, ada yang tidak. Kalau yang pertahankan ni tak ada jawab pun semua orang faham. Sebab apa dia pertahankan kos sejarah sebagai ukuran. Sebab dia tepat. Jadi dia boleh buat keputusan dalam ini dengan tepat. Sejarah ni guna transaksi yang sebenar. Jadi tidak ada penipuan. Penyata kewangan pula terbukti berguna daripada dulu sampai akhirnya kita guna kos sejarah. Keuntungan apa sama. Kita boleh tengok untung tu betul. Dan juga kawalan integritas kita boleh kita tengok supaya tidak ada sebarang penyelewengan. Harga pasaran ni boleh lagi seleweng. Ada bukti kata kos sejarah tu tidak berguna. Dan dia sungguh bermakna untuk semua jabatan. Mana bagaimanapun ada hujah yang menyatakan kos sejarah itu salah. Okey. Apa yang dikatakan salah tu? Dia kata sini objektif perkawanan dia. Dia kata contohnya kereta. Memanglah kereta kita beli pada harga RM1,000. So kos sejarahnya RM1,000. Walau bagaimanapun bila kita nak perbandingan, kita menggunakan harga pasaran bagi kereta tersebut. So mana kos sejarahnya tadi? Tidaklah kos sejarah. Itu kritikal lah. Bila kita nak keputusan macam nak beli pasal kereta tadi, dia kata tepat-tepat. Memang kita buat penolakan sesuai nilai dapat harga semasa. Tetapi ianya tidak tepat, dia kata. Kenapa berbeza? Bermaksud kos sejarah itu tak tepat. Dia kata sebagai kritikal. Asas kepada kos sejarah. Dia kata eventually dikira. Sesuai nilai tak dikira. Kenapa? Dia tanyalah. Itu adalah hujah kritikal. Manakala pemadanan pula, dia hanya itulah hasil apabila belanja itu wujud. Tetapi sesuai tak masuk dalam kos tu. Apa gunanya?
Idea untuk keperluan pelabur. Bagaimanapun sebarang maklumat tu mestilah tepat. Tambahannya tengok baca, faham. Tak faham kena tanya. Bab 7, ciri-ciri informasi perekonomian. Informasi perekonomian bermaksud kita ada 5 ciri-ciri penting akaun. Maksudnya akaun dia kena faham 5 ciri. Tak ada 5 ciri tak jadi akaun. Dia boleh. Yang pertamanya adalah relevant. Akaun tu mestilah relevant. Relevant ni maksudnya straight to the point. Rujuk pada kenyataan itu adalah benar dan benar. Itu adalah relevant. Yang kedua, materiality. Boleh diukur. Okay. Sebarang benda yang boleh diukur dengan tepat itu adalah materiality. Boleh ubah keputusan. Amount yang kita kata boleh ukur tadi mesti relevant. Contohnya kita beli kereta, kita kata besok nilai kita 10% tahun. 10% tadi adalah betul dan relevant. Itu adalah material. Sebabnya boleh ubah sebarang keputusan. Boleh percayaan ni pula, tahap percaya yang kita pada data akaun tu berapa. Kalau tahap percaya dia kita 1%, itu adalah paling bagus. Kalau kita rasa tahap percaya kita belum sampai 1%, hanya separuh 50%, maksudnya data itu tidak berapa boleh percaya. Okey, untuk objektiviti pula, semua kata objektiviti ni adalah untuk resik. Kita ada resik untuk pastikan objektiviti. Objektiviti ni maksudnya kena ada bukti lah. Bukti apa semua, tu maksudnya objektiviti. Dia sebab bila kita buat tu ada bukti. Konservatisme ni adalah konsep berhati-hati. Setiap kali kita nak buat penyata kewangan, wajib adanya sikap berhati-hati. Jangkaan untung kena rekod. Kalau jangkaan untung tidak rekod, jangkaan rugi kena rekod. Lain-lainnya, awak kena baca ni dan kena tengok ada kritikan konservatisme. Orang kata kenapa jangkaan untung tak rekod, jangkaan rugi kena rekod. Kritikan dia tidak konsisten. Kalau terkurang catat, masalah pula. Sebab kita tak rekod pun jangkaan untung. Sama juga tidak menentu. Maksudnya kita salah-salahnya hanya tengok kepada base masalah saja. Kita tengok kepada kebaikan. Penyembuhan. Sebab penyembuhan. Sebabnya jangkaan untung tak rekod. Sembunyi. Bercanggah daripada basic account dia kata. Sebab apa? Pencapaian hasil ni secara berperingkat. Kita tak rekod lagi bila kita dapat jangkaan tadi. Bias. Kenapa bias? Kenapa kena ada unsur-unsur berhati-hati? Ciri-ciri kita nak baca, masa sama baca. Okey, bab 8. Bab 8 ni untuk laporan kewangan Komisi Islam ni awak kena cari sendiri. Soalannya lebih pada KBCK. Semua ni KBCK. Cumanya kalau ada isu sikit corporate governance lah. Corporate governance ni adalah etika pengurusan. Laporan kewangan Islam ni maksudnya kita buat akaun dan guna keadaan Islam. Islamatik. Tidak adanya riba, bunga, faedah tak ada. Dia semua yang keuntungan. Cari sendiri macam mana bentuk perekonomian dia. Cara corporate governance ni adalah etika pengurusan. Dalam pengurusan tu kita kena ada etika. So
Dalam benda yang penting awak kena faham dalam corporate governance, ciri-ciri dia kenapa? Dia kenapa ciri-ciri ni? Apa ciri-ciri ni? Sebab benda ni akan tubikkan ni. Apa ciri-ciri governance? Hak, right and equitable treatment of shareholder. Maksudnya shareholder ni ada hak. Organization should respect the right of shareholder. Maksudnya setiap benda yang shareholder nak tu dia kena ikut. Right and equitable treatment of shareholder. Sebab dia adalah pemilik. So kita kena follow the pemilik. Itu maksudnya corporate governance. Corporate governance ni adalah etika pengurusan. Interest of other shareholder. Ada stakeholder. Stakeholder ni maksud orang yang sekeliling. Kepentingan sekeliling. Kepentingan kepada masyarakat. Kepentingan kepada alam sekitar. Investor, creditor, supplier, orang yang sediakan barang kita. Kita kena buat baik. Kita kena ada satu perjanjian khas untuk mereka untuk kebaikan masing-masing. Role and responsibility of the board. The board needs a sufficient relevant skill. Dia memerlukan pengurusan yang baik untuk memahami dan menerima cabaran-cabaran manajemen sekarang ni. Sebab nego semakin susah, dia memerlukan orang yang berindependen, yang bebas untuk mampu buat perniagaan yang baik. Integrity and ethical behavior. Maksudnya dia nak person yang berada dalam syarikat, manajemen team yang ada dalam syarikat ni adalah orang yang berintegriti, jujur, amanah, patuh dan beretika. Disclosure and transparency ni maksudnya dia bagi pendedahan. Setiap kali dia buat kerja, benda yang berkaitan dengan strategi ke semua ni dia jujur dan amanah. Dia disclosure. Disclosure ni dia dedahkan dan tidak ada transparent. Transparent ni maksudnya sembunyi, dia tak ada. Itu dipanggil etika yang bagus. Financial reporting and independent auditor ni maksudnya director kena primarily bertanggungjawab terhadap internal and external financial reporting. Semua berkaitan dengan auditor ke pun dia kena ada, kena buat. Sebagai management team, dia kena sediakan untuk internal auditor dan juga external auditor. Last kali, perancangan tanggungjawab sosial, CSR. CSR ni tu soalan-soalan KBKK. Okay, macam kita belajar kapitalisme tadi, bila syarikat dia hanya fikir kepada kekayaan, tak fikirlah kepada manusia sejagat, tak fikir kaya dan juga keuntungan, maka dibuktikan maka kerajaan pun buatlah CSR. CSR ni adalah satu alternatif yang dibuat oleh kerajaan supaya orang-orang syarikat swasta ni boleh membantu masyarakat dari segi CSR. Kerajaan mungkin akan pasal cukai dan sebagainya bagi sebarang bantuan yang diberi. CSR ni maksudnya kita nak tengok masyarakat dengan alam sekitar, dengan masyarakat, dengan orang-orang yang kita memang dekat kenal, tapi kita kena buat. Walaupun dia ayat dan khabar dia buat sihat, tak kisah, asalkan orang yang dia nak bantu tu, masyarakat yang nak bantu tu, alam sekitar yang nak dibantu tu, boleh dibantu dengan baik. Walaupun itu habis, belajar ni walaupun itu habis, dia akan ada lah benefit lain yang kita ada. Kalau pelajar nak belakang tanggungjawab sosial, dia tak mampu dia sendiri, dia memerlukan bantuan daripada syarikat-syarikat swasta yang lain. Itu sahaja dulu untuk belajar. Habis lepas kita, berapa dengan dia. Assalamualaikum.